Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan lagi kelas bahasa Arab kita. Untuk hari Isnin adalah untuk muslimat, di mana kita gunakan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, karya Syekh Dr. Fa Abdurrahim. Dan pada minggu yang lalu kita baru sahaja masuk dalam pelajaran yang keempat, Ad-Darsul Rabi'. Oleh kerana ada yang tidak ada pada minggu yang lalu, insyaAllah kita akan mengulang kaji semula lah. Kita akan baca semula pada pelajaran yang keempat ini sebelum kita teruskan kepada latihan. Sebab latihannya perlu kepada perlu kepada kefahaman lah. Yang paling penting sekali, kita perlu ingat semua pelajaran yang telah kita pelajari sebelum ini. Kalau kita ingat balik, pelajaran yang pertama kita telah pelajari isim isyarah. Isim isyarah ni kata nama isyarat lil qarib, untuk yang dekat lah, iaitu hadza. Hadza. Jadi hadza qalamun. Kemudian untuk pertanyaan, li ghairil aqil, untuk yang tidak berakal, untuk benda, contohnya ma hadza. Ma hadza, kita pun jawab hadza qalamun. Ahadza qalamun? Na'am, hadza qalamun. Yang itu kita telah pelajari dan harap semua masih ingatlah, dan kita kena ingatlah, mesti ingat sebelum kita lanjutkan pada pelajaran yang seterusnya. Kemudian yang seterusnya yang perlu kita ingat adalah berkenaan penggunaan alif lam. Penggunaan alif lam. Penggunaan alif lam tujuannya untuk apa? Tujuannya sebagai ma'rifah. Sebagai ma'rifah. Sebagai maksudnya sesuatu yang telah diketahui, dimaklumi. Bukan yang nakirah. Nakirah ni yang umum, yang belum diketahui. Kalau dalam bahasa Arab, contoh kita bagi bahasa mudahnya seperti dalam bahasa Inggris lah. Beza kita sebut house. House contohnya. Apa house ni? Rumah kan? Baitun. House tu kita terjemah, kalau bahasa Arabnya baitun lah. Rumah. Kemudian kalau kita ingin menyebutkan satu rumah yang dimaklumi, diketahui, kita tambahkan alif lam. Kalau dalam bahasa Inggris biasa digunakan the. Ada the di depan dia. The house, kan? The house. Kalau bahasa Arab, al-baitu. Al-baitu. Kemudian apabila satu isim kata nama, satu isim seperti rumah, baitun, dimasuki oleh alif lam, maka asalnya baitun berubah menjadi al-baitu, bukan al-baitun. Kalau kita baca al-baitun, salah lah. Sebab apa? Sebab bila mana ada alif lam, maka tidak boleh tanwin. Tidak ada alif lam, baru kita tanwinkan dia. Itu pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari sebelum ini. Manakala dalam pelajaran yang keempat ini, pelajaran yang keempat ini sebenarnya adalah merupakan pengenalan terhadap huruf. Pengenalan terhadap huruf. Dalam bahasa Arab ini, di dalam bahasa Arab ada 3 elemen penting. Siapa masih ingat? Apa dia elemen penting dalam bahasa Arab? Ada 3 komponen yang besar di dalam bahasa Arab. Apa dia? Siapa boleh sebut dulu? Yang pertama apa dia? Agak-agak. Yang pertama ismun. Yang kedua? Fi'il. Ya, fi'il. Bagus. Yang ketiga? Huruf. Ya, Yang ketiga adalah huruf.
Okey. Yang ketiga adalah huruf. Isim, fi'il dan huruf. Okey. Al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Tapi kita sebut je untuk mudah ingat, sebut je isim, fi'il, huruf. Isim itu apa? Kata nama, bahasa Melayunya kata nama lah. Kata nama yang tidak ada kaitan dengan masa, tidak ada kaitan dengan masa atau zaman. Dalam bahasa Arab zaman tu maksudnya masa lah. Sama ada sedang berlaku atau telah berlaku ataupun akan berlaku. Okey. Itu kalau yang ada kaitan dengan masa, iaitu fi'il lah. Fi'il kata kerja, perbuatan. Kalau bahasa Melayunya kata kerja lah. Okey, kata kerja. Bahasa Inggrisnya ndak payahlah kita belajar bahasa Inggris, kita belajar bahasa Arab dan bahasa Melayu je lah. Okey. Isim tu kata nama, maksudnya tidak ada kaitan dengan masa. Contohnya nama orang. Kan? Kalau nama orang, contoh Muhammadun, Muhammad. Tidak kan kita tanya Muhammad tu sekarang kah yang dulu? Tidak kan? Bila sebut Muhammad semua orang tahu. Maksudnya nama orang. Okey, begitu juga nama tempat, nama benda dan seterusnya. Itu isim. Manakala fi'il adalah kata kerja yang ada kaitan dengan masa. Sama ada sedang berlaku. Contohnya apa? Contoh zahaba. Zahaba ni pergi. Bila kita sebut pergi, sama ada pergi itu sekarang kah? Atau sudah berlaku kah? Kemarin punya cerita kah? Ataupun akan datang, kan? Jadi itu fi'il. Manakala huruf yang ketiga, komponen yang ketiga adalah apa dia? Huruf lah. Komponen yang ketiga adalah huruf, yang mana huruf adalah merupakan kata yang tidak ada kaitan dengan isim, tidak ada juga kaitan dengan fi'il. Okey? Tiada kaitan dengan isim, tidak ada kaitan dengan fi'il. Tetapi dia memberi makna sekiranya ada isim atau ada fi'il lah dalam satu ayat tu. Kalau kita sebut ayat tu semua huruf je, memang tidak ada makna apa-apa lah. Okey? Dia sebenarnya macam pelengkap lah. Ya. Kalau ada isim dalam ada huruf, ada isim, maka akan jadi ada satu makna lah. Akan jadi maknanya dapat difahami. Begitu juga fi'il. Okey? Mari kita lihat dahulu untuk lebih memahami yang kita maksudkan. Huruf itu adalah seperti kalau dalam buku kita ni, fi dan juga ala. Fi dan ala. Fi, apa maksud fi? Siapa ingat? Fi, dalam. Di dalam. Pelajaran yang keempat, muka surat 21. Okey? Surat 21. 21. Dah tahu kalau di dalam buku. Sama juga kah? Sama. Ya, sama. Okey. Ad-Darsul Rabi'u. Okey. Pelajaran yang keempat, muka surat 21. Okey. Jadi fi yang di depan tu, okey, mari kita baca dahulu sama-sama. Ikut saya baca, kita baca sama-sama. Al-baitu fil baiti. Okey, sekali lagi, maratan thaniya. Al-baitu fil baiti. Okey, al-baitu maksudnya rumah lah. Rumah itu sebab ada alif lam, maksudnya rumah tersebut, rumah yang telah dimaklumi, yang ma'rifah. Okey. Fil baiti artinya di dalam rumah. Fil baiti, di dalam rumah. Okey. Okey, kita pergi kepada sebelahnya. Al masjidu fil masjidi. Sekali lagi, al masjidu fil masjidi. Okey, jadi al masjidu, masjid itu atau masjid tersebut, fil masjidi, di dalam masjid tersebut. Okey, di dalam masjid itu. Kalau kita mau terjemah di dalam masjid pun boleh juga sebenarnya. Okey, tiada masalah.
Kemudian yang ketiga di bawah al-baitu. Al-maktabu Al-maktabu. alal maktabi. Sekali lagi, al-maktabu Al-maktabu. alal maktabi. Okey, al-maktabu artinya meja. Okey, meja itu. Alal maktabi, di atas meja itu. Di atas meja itu. Kemudian yang keempat, as-sariru alas sariri. Alas sariri. Jangan kita tersalah baca, kita baca al-sariru. Okey? Sebab kita telah pelajari sebelum ini, pelajaran yang ketiga sebelum ini ada masuk di akhir pelajaran tu kita telah pelajari huruful qamariyah dan juga hurufus syamsiyah. Huruful qamariyah iaitu huruf qamariyah yang mana bila kita baca berbunyi lam dia al. Okey? Al, contohnya al-baitu. Tapi hurufus syamsiyah, huruf yang mana lamnya tidak berbunyi tetapi huruf selepas lam kita syaddahkan, baca secara syaddah. Apa syaddah? Sabdu. Ada sabdu seperti as-sariru. Okey, seperti as-sariru. Jadi sin tu adalah huruf syamsiyah. Jadi ba huruf qamariyah. Ini telah kita pelajari. Cuma ni tak perlu ingat sangat pun tak apa. Maksudnya dia dari segi kebiasaan, bila kita sudah selalu baca Quran atau sudah selalu sebut bahasa Arab, kita akan dapat tahu yang bunyinya pun agak janggal kalau kita baca al-sariru, kan? Kalau kita baca al-sariru rasa macam janggal, betul tidak? Kan? Itu menunjukkan bahwa itu bukan qamariyah, itu bukan huruf qamariyah tapi huruf syamsiyah. Jadi kalau kita baca al-sari, macam dangam, as-sari, macam lebih sedap. Dialah tu, kan? Ataupun huruf ba, kita baca abbaitu. Apa pula abbaitu? Al-baitu. Macam sesuai kan? Abbaitu tidak sesuai. Al-baitu lebih sesuai, maka itulah huruf qamariyah. Okey. Secara ringkaslah. Sebelum ni telah saya jelaskan kenapa dipanggil huruf qamariyah, kenapa dipanggil huruf syamsiyah, kan? Kita andaikan huruf qamariyah, huruf lam itu adalah huruf bintang. Bintang kalau bertemu dengan bulan, maka bulannya kelihatan, bintangnya kelihatan, kan? Sebab bulan ada pada waktu malam. Maka sebab itulah disebut sebagai huruf bulan. Okey. Maka lamnya mesti berbunyi sebab kita andaikan lam tu sebagai bintang. Tapi kalau huruf syamsiyah, kan? Huruf syamsiyah tu matahari. Matahari bertemu dengan lam. Lam tu kita andaikan sebagai bintang. Matahari dengan bintang, nampakkah tidak kelihatan ke tidak bintangnya? Tidak kelihatan, kan? Jadi oleh sebab itu lamnya tidak dibunyikan sehingga menjadi as-sariru. Okey. Itu mudah-mudahan dapat difahami lah. Okey, mungkin kita boleh cuba seorang-seorang baca ataupun sama-sama lah semua sekali. Baca secara bersama-sama al-baitu fil baiti. 1, 2, 3. Al-baitu fil baiti. Okey. Kemudian di sebelahnya al-masjidu. Al-masjidu fil masjidi. Okey. Terusnya al-maktabu alal. Okey. Terakhir as-sariru alas sariri. Okey. Okey. Mudah saja. Dan yang paling penting sekali kita perlu ingat bila kita satu isim tu bila mana kita kita masuki, dia dimasuki dengan huruf,
Contohnya al-baitu, bila kita masuk fil baiti, kita tidak lagi membacanya sebagai fil baitu. Oke, ini kaidah. Kaidah bila kita sebut al-baitu, bila masuk fi, maka menjadi fil baiti. Oke, dia menjadi fil baiti. Oke, jadi al-baitu fil baiti. Oke, bila ada fi, kalau saya tanyakan kenapa kita baca fil baiti, kenapa kita tidak baca fil baitu? Sebab ada huruf. Sebabnya ada huruf. Huruf itu akan menyebabkan isim yang asalnya berbaris depan berubah menjadi baris bawah. Oke, itu kaidah. Oke, al-baitu asal satu isim, apa jua isim, bila berada di hadapan sekali, maksudnya di awal-awal perkataan, maka kita bacanya sebagai marfu'. Marfu' ni dia berbaris dhammah, berbaris hadapan. Oke, jadi al-baitu. Tidak boleh di awal-awal kita baca al-baita atau baca al-baiti, tidak boleh. Mesti baca al-baitu. Waktu bila dia berubah menjadi al-baiti? Waktu ketika adanya huruf masuk. Kalau ada huruf, maka ketika itu asal depan, baris depan berubah menjadi baris bawah. Dan seterusnya. Al-masjidu fil masjidi. Kalau baca fil masjidu, salah lah. Fil masjidi yang betul. Al-maktabu alal maktabi. Apa jua huruf? Untuk pelajaran keempat ni, kita baru dikenalkan dengan dua huruf, yaitu huruf pertama fi, yang kedua ala. Fi dan juga ala. Okey. Mari kita, setakat ni boleh faham kah? Siapa yang tidak faham? Kartini boleh faham Kartini? Faham, Ustaz. Faham Okey. Ya. Kalau ada tengok video rakaman minggu lepas pun mungkin saya sudah ada terangkan sebenarnya di situ. Okey, kita lihat seterusnya pada bahagian ba. Bahagian ba. Ikut sama-sama baca. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Okey. Aina Muhammadun, apa arti dia? Di mana Muhammad? Di mana Muhammad atau di manakah Muhammad? Aina tu di mana? Di manakah? Muhammadun, di manakah si Muhammad? Kan? Aina Muhammadun? Maka jawabnya huwa. Huwa tu artinya dia. Okey. Huwa tu artinya dia. Kalau bahasa Inggris kita sebut apa? He. Okey, kita sebut he. Huwa tu he. Kalau bahasa Inggris. Sebab apa saya sebut bahasa Inggris? Sebab bahasa Inggris ada contoh yang untuk lelaki dan untuk perempuan. Dalam bahasa Melayu kita sebut dia. Dia tu boleh guna untuk lelaki, boleh guna untuk perempuan. Tapi dalam bahasa Inggris tidak boleh kita guna he untuk perempuan. He untuk lelaki. She untuk perempuan, tidak boleh guna untuk lelaki. Maka demikianlah dalam bahasa Arab, dia ada kegunaan untuk lelaki, ada kegunaan untuk perempuan. Okey, jadi huwa di sini adalah untuk apa? Untuk siapa? Untuk mudzakkar, untuk lelaki. Okey, mudzakkar. Okey. Jadi huwa fil ghurfati, maksud dia di dalam bilik. Fil ghurfati, dia di dalam bilik. Okey? Boleh faham? Faham? Fil ghurfati ka fil ghurfatu? Fil ghurfati ka fil ghurfatu? Kenapa baca fil ghurfati, tidak kita baca fil ghurfatu? Ada huruf jar. Ya, ada huruf di depannya. Ya, kalau namanya huruf jar lah. Okey, huruf ni ada banyak. Nanti kita akan dikenalkan juga pada pelajaran akan datang apa nama huruf-huruf ni. Sekarang ni untuk buat masa sekarang ni kita kenal huruf je. Kita sebut huruf.
dia ada nama lah, huruf jar, ada huruf ataf, ada huruf qasam, kan? Ada huruf hijai, huruf apa lagi mabani dan seterusnya, banyak lah. Jadi untuk sekarang ni huruf jar. Okay, huruf jar tu sudah betul. Okay, so jar ni artinya jar ni biasanya disebut sebagai majrur. Kalau kita sebut majrur itu adalah pasangan lah, jar majrur. Jar tu huruf, majrur tu isim yang berbaris bawah. Dia punya itu pasangan itu. Mungkin sekarang belum paham lagi, nanti akan datang kita akan masuk lebih fokus bab jar majrur tu. Tidak lama juga tu. Saya rasa dalam beberapa pelajaran ya lepas ni. Kemudian yang kedua, wa aina yasirun. Wa aina yasirun. Sekali lagi, wa aina yasirun. Wa aina yasirun. Wa tu apa? Wa dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Ikut. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Huwa huwa fil hammami. Artinya dia di dalam hammam. Hammam ni apa? Bilik air. Hammami. Asalnya al-hammamu. Oleh kerana ada fi di depannya maka menjadi fil hammami. Ya. Seterusnya. Wa aina aminatu. Wa aina aminatu. Wa aina aminatu. Wa aina aminatu. Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Hiya tu sama arti dengan huwa tapi untuk perempuan. Artinya kalau bahasa Inggris kita sebut apa? She. Hiya tu she. Kalau huwa tu he. Jadi hiya tu artinya she lah. Hiya fil matbakhi. Artinya dia di dalam al-matbakhu. Fil matbakhi. Al-matbakhu apa dalam gambar tu? Dapur. Ya, dapur. Apa bahasa Inggris dapur? Kitchen. Kitchen. Kalau kitchen macam sama aja bunyi dia kan. Fil matbakhi, dia di dalam dapur. Dia sudah bagi gambar, artinya gambar tu gambar dapur lah. Satu lagi sebelum saya lupa. Aminatu nama perempuan. Bila nama perempuan dia tidak boleh ada tanwin. Berbeza dengan nama lelaki. Muhammadun pakai tanwin. Yasirun pakai tanwin. Berbeza dengan nama perempuan tidak boleh baca aminatun. Kita mesti baca aminatu. Itu kaedah. Sama juga nama perempuan lain. Contohnya apa? Fatimatu. Fatimatu. Jadi tidak boleh baca Fatimatun. Baca Fatimatu atau Khadijatu. Salah. Tidak panjang. Khadijatu. Yang betul ejaannya Khadijatu. Khadijatu. Jatuh. Bukan jatun. Kalau Khadijatun salah. Sebab apa? Sebab nama perempuan. Kita ingat tu je kaedah dia. Kalau nama perempuan asal ini secara umum lah. Ada juga kadang-kadang nama perempuan yang pakai tanwin, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Sikit saja. Seperti contohnya Hindun. Contohnya Hindun. Hindun tu nama perempuan. Nama perempuan. Tapi dia pakai tanwin. Suatu dia ada dia punya kaedah-kaedah istilah-istilah dia. Nanti insya-Allah kita akan datang, mungkin baru saya sebutlah. Buat masa sekarang ni kita ingat saja secara umumnya nama perempuan tidak boleh pakai tanwin. Yang keempat,
Ainal kitabu? Aina kitabu? Huwa 'alal maktabi. Huwa Huwa 'alal maktabi. Ainal kitabu artinya di mana kitab itu, di mana buku itu, buku tersebut. Huwa maksudnya dia, kalau bahasa Melayu lebih tepat kita terjemah iya. Okey, iya. Kita terjemah sebagai iya. Kalau bahasa Inggris it. Betul kah? Betul lah, saya pun dah tahu. It. Lebih kurang gitulah. Kalau siapa pandai BI itu dialah tu. Okey? Sebab untuk orang, untuk lelaki pakai he, untuk perempuan pakai she. Tapi kalau untuk benda dalam bahasa Arab dia tetap kita guna huwa. Okey, kita tetap guna huwa sebab setiap setiap benda dan juga manusia semua ada jantina. Semua ada jantina. Macam mana cara kita tahu sesuatu benda tu dia mudzakkar ke muannas, lelaki ke perempuan? Caranya kita lihat secara umumnya, lihat pada ayat tu lah. Kalau di belakangnya ada ta marbutah, maka ia dikira sebagai muannas, perempuan. Kalau ada ta marbutah. Okey, contohnya di bawah tu as-sa'atu, ada ta marbutah kan? Bila ada ta marbutah maka itu confirm lah muannas. Okey, muannas tu apa? Muannas tu perempuan lah. Okey. Jadi kalau tiada ta marbutah maka apa dia? Zakkar. Ya, muzakkar. Apa arti muzakkar? Lelaki. Okey, lelaki. Jadi jangan ingat orang je ada jantina. Dalam bahasa Arab ni benda pun ada jantina. Kalau tidak silap saya, bahasa-bahasa lain, bahasa asing pun banyak yang begitu, seperti bahasa Perancis, apalagi bahasa Jerman, mungkin. Tapi bahasa Perancis ya. Setakat yang saya tahu dikatakan bahasa tu juga benda-bendanya dia ada jantina. Macam lebih kurang bahasa Arab juga. Tapi kita bahasa Melayu tidak ada. Kalau kita bilang meja, laki ke perempuan ni meja, memang tiada lah. Betapa ada jantina kan. Tapi dalam bahasa Arab ada. Dia bukan dikira sebagai apa, dia dilihat dari segi ayat tu, dari segi kalimah tu, perkataan tu. Okey, kita tengok perkataan tu kita boleh tahu dia muzakkar kah, dia muannas. Ada dia punya kaedah-kaedah. Antaranya kaedah umumnya adalah bila mana ada ta marbutah maka dikira sebagai muannas. Kalau tiada, mudzakkar. Okey. Harap-harap boleh faham. Jadi huwa 'alal maktabi kita sebut iya. Huwa tu iya. Maksudnya kembali kepada al-kitabu. Huwa tu adalah al-kitabu, kembali kepada al-kitabu, merujuk kepada al-kitabu. Jadi huwa maksudnya iya 'alal maktabi, di atas meja. Huwa 'alal maktabi. Jangan kita keliru. Kenapa pakai huwa? Ini bukan orang. Anda tidak kisah. Orang kah, benda kah, boleh pakai. Okey. Okey, kemudian yang terakhir. Wa aina sa'atu? Okey, cuba ikut. Wa aina sa'atu? Hiya 'ala sariri. Hiya 'ala sariri. Hiya 'ala sariri, ia di atas as-sariru apa? Katil. Katil. Okey, 'ala sariri. Kalau baca as-sariru tanpa ala, as-sariru lah. Bila masuk ala menjadi 'ala sariri. Okey. Kenapa baca 'ala sariri? Kenapa kita tidak baca 'ala sariru? Ada huruf. Ada huruf ala. Ya, ada ala di depan dia. Okey? Kenapa pakai hiya? Kenapa tidak pakai huwa? Siapa tahu? Dia ada nama. Ada ta marbutah. Okey, ada ta marbutah. Jadi ada bukti dia semua kan? Ada apa namanya? Ada bukti, ada dalil dia kan? Ada hujah dia. Kita boleh nampak sana. Kita pakai hiya. Kenapa? Sebab as-sa'atu. Sebab as-sa'atu ada ta marbutah. Okey.
Okey, siapa boleh baca? Nombor 1. Sorang-sorang baca. Di mana tu Ustaz? Aina Muhammadun, terus jawapan dia. Dan juga terjemahan dia lah. Siapa Okey, dulu? Haja dululah. Saya. Ya, ya. Fadal. Aina Muhammadun Hmm. wa fil ghurfati. Okey. Artinya? Mana Muhammad, dia di dalam bilik. Okey, bagus. Dia di dalam bilik. Okey, seterusnya siapa mau baca? Di bawah. Okey, Kak Ji. Aina yasiru? Yasiru kah Yasirun? Yasirun. Okey. Wa aina yasirun? Wa fil hammami. Okey, artinya? Dan di mana Yasir? Dia di dalam bilik air. Okey, dia di dalam bilik air. Okey. Dia beza dengan al-mirhadu. Okey, al-mirhadu adalah tandas. Kalau al-hammam artinya bilik air. Okey, seterusnya yang ketiga. Kawan. Kawan nanti. Wa aina Aminatu? Dia fil matbakhi. Artinya? Dan di mana Aminah? Dia di dalam dapur. Okey, dia di dalam dapur. Okey, bagus. Seterusnya. Apa? Saya. Okey, teruskan. Ainal kitabu wa alal maktabi. Okey. Di mana buku? Dia di atas meja. Okey, bagus. Seterusnya. Satu lagi, last. Siapa lagi? Kak Dayang. Kakak. Okey. Wa aina sahatu? Dia alas sariru. Sariru. Sariri. Sariri. Artinya? Dan di mana jam itu? Okey. Dia di atas katil. Okey, dia di atas katil. Dia kalau terjemah mungkin lebih tepat iyalah kita sebutkan. Tapi nak kisahlah batu. Sama saja kalau bahasa Sabahnya semua kita bilang dia, kan? Dia juga tuh. Okey. Okey, mari kita lihat kepada tamarin. Lihat kepada tamarin. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib, jawab. An, daripada al-as'ilati, soalan. Ke as'ila ni maksudnya ada banyak soalan lah. Dia jamaah. Okey. Al-atiyati, berikut. Okey, yang mendatang. Maksudnya yang berikut inilah. Nombor 1, ainal kitabu. Siapa mau jawab? Huwa alal maktabi. Okey, bagus. Macam mana kita tahu jawapannya huwa alal maktabi? Ainal kitab. Ada di atas tu lah kan? Ada pada petikan di atas yang telah kita sama-sama baca tadi. Okey. Jadi ainal kitabu, di mana kitab itu, buku itu? Huwa alal maktabi. Jawapan ada saja di atas tu. Okey, nombor 2. Siapa mau? Cuba. Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Okey, Kak Dayang. Aina Muhammadun? Muhammadu kah Muhammadun? Aina Muhammadun? Okey. Huwa fil ghurfati. Okey. Bagus, okey, betul lah. Huwa fil ghurfati. Dia di dalam bilik. Okey. Nombor 3. Aina sa'atu. Siapa lagi? Banyak nih. InsyaAllah semua orang dapat. Tadi tidak cukup. Ini insyaAllah cukup. 11 nih. Faizah. Okey, Faizah. Aina sa'atu? Ya ala sariri. Okey. Okey, jadi Manakah okey, artinya dia di atas katil. okey, dia di atas katil. Okey, jawapannya semua ada di atas tu. Jadi kita kena belek-belek saja buku tu. Okey, nombor 4. Aina Yasirun. Seterusnya siapa lagi belum? Mungkin Kak Tini kali.
Boleh Wa cuba. aina Tiada, yasirun. tiada wa. Baca soalan nombor 4 tu. Aina yasirun. Aina yasirun. Okey, jawabnya. Wa fil. Di atas. Fil hammami. Hammami. Okey, fil hammami. Apa arti al-hammami? Di dalam bilik air. Okey, fil hammami, di dalam bilik air. Okey, bagus. Terusnya nombor 5. Okey, kaji. Aina aminatun. Aminatun ke aminatu? Cuba ingat. Aminatu. Kenapa baca aminatu? Kenapa kita tidak baca aminatun? Ya, sebab nama perempuan. Ingat gitu sebab nama perempuan. Okey, terus. Aina aminatu. Iya fil matbakh. Okey. Artinya? Di mana Aminah? Dalam dapur. Okey, yang penting kita ingat tu kaedah dia. Aminatu tu kadang-kadang kita terbaca aminatun kan? Okey, seterusnya nombor 6. Ini susah sikit. Tidak juga susah lah. Dia punya pertanyaan, as'ilah dia ataupun soal dia, pertanyaan dia menggunakan a di depan hamzah. Iaitu pertanyaan yang mana jawapannya sama ada na'am, iya ataupun la, tidak. Okey. Jadi aminatu fil ghurfati. Adakah Aminah di dalam bilik? Okey, siapa mau jawab? Baca dulu soalan baru jawapan. Okey. Kak Dayang. Mau baca soalan ke Ustaz? Ya, baca soalan dulu. Aminatu fil ghurfati. Mesti jelas depan dia tu. Aminatu. Aminatu. Jangan yang pertama panjang. Yang kedua panjang. Pertama pendek. Aminatu. Aminatu fil ghurfati. La. Ya fil matbakhi. Bakhi. Huruf ba. Matbakhi ada di bawah tu saja. Ada di bawah tu juga. Hiya fil matbakhi. Okey. Atau kita artinya adakah Aminah di bilik? Tidak, dia berada di dapur. Okey, dia berada di dapur. Bolehlah tu. Okey, seterusnya nombor 7. Kawan. Ayasirun. Coba baca dulu soalan. Ayasirun fil matbakhi. La huwa fil hammami. Okey, artinya adakah Yasir di matbakhi? Di dapur. Di dapur. Okey. Adakah Yasir di dapur? Tidak. Dia di bilik air. Okey, dia di bilik air. Okey, ada 4 lagi insyaallah. Yang ke-8. Man fil ghurfati. Okey, Kak Hajah. Pendek. Man fil ghurfati. Okey. Muhammadun. Okey, man fil ghurfati Muhammadun. Okey, bagus. Okey, artinya siapa di dalam bilik? Muhammad. Muhammad. Muhammadun. Okey. Paling pendek, singkat je jawapan dia. Simple. Simple. Kita bilang siapa di dalam bilik? Man fil ghurfati Muhammadun. Terus saja jawapan dia. Ataupun boleh kalau kita mau jawab panjang-panjang sikit, Muhammadun fil ghurfati pun boleh, tidak masalah. Tapi kalau kita jawab Muhammadun pun sudah memadai. Okey, bagus. Seterusnya nombor 10. Madza 'alal maktabi.
Mada, apakah? Ala, di atas. Al-maktabi, meja. Siapa mau coba? Siapa mau coba? Nomor 9 lagi, nomor 9. Oh, belum kah? Okey, nombor 9. belum. Terlompat lah pula. Okey, nombor 9. Patutlah diam-diam semua. Okey, nombor 9. Tanda dulu. Nanti terlompat lagi. Okey, waman fil hammami, dan siapa di bilik air. Okey, siapa boleh jawab? Siapa mau? Siapa lagi belum? Yasirun fil hammami. Siapa? Faiza. Nomor 10 Ustaz. Ya, 9. 9. Ya, baca dulu soalan dia. Waman fil hammami. Okey. Yasir. Okey, yasirun. Artinya? Dan siapa di dalam bilik air? Yasir. Okey, bagus. Nombor 10. Seterusnya nombor 10. Kartini. Ya Ustaz. Bolehkah? Boleh cuba? Baca je Ustaz. Baca je. Maza alal Maktabun kah? Maktabi kah? Maktabin. Okey, maktabi. Okey. Maksudnya apa tu? Madza, apakah? Ala, di atas. Al-maktabi, meja. Coba tengok balik di atas. Kita tengok balik di atas. Di atas meja. Cari dia punya keyword dia, alal maktabi. Alal maktabi. Nampak? Wa alal maktabi. Apa dia punya soalan dia? Tengok soalan dia di depan dia. Apa soalan dia? Maza alal maktabu. Bukan, cuba tengok balik di atas muka surat 21. Tengok balik sebelum ni. Cuba cari perkataan yang jawapan dia huwa alal maktabi. Sudah jumpa? Jumpa kah? Huwa alal maktabi. Jumpa? Ada kan? Okay, tengok soalan dia di sebelah dia. Ainal kitabu. Apa perkataan dia? Di mana buku tersebut? Alkitabu. Jadi jawapannya adalah Alkitabu. Alkitab tu apa? Alkitabu tu apa? Kitab. Buku. Di atas meja. Buku, ya. Jadi buku. Jadi itulah jawapan dia. Dia tanya madza alal maktabi. Tulis saya jawapan dia sana Alkitabu. Boleh? Alkitabu. Okey Ustaz. Boleh faham kah? Faham Ustaz. Cuma kurang menyusun ayat tu kurang lagi. Enggak apa, yang penting faham. Yang penting faham. Jadi madza alal maktabi, kita pertanyaan dia, apakah yang ada di atas meja? Kita tengok balik di atas, sudah ada dalam tu ainal kitabu huwa alal maktabi. Jadi jawapannya adalah alkitabu. Okey, soalan yang terakhir. Madza ala sariri? Okey, siapa mau jawab? Siapa mau coba? Kawan lah. Okey. Maza ala sariri. Apa Ustaz? As-sa'atu. Jawab saja as-sa'atu pun boleh, atau mau panjang pun boleh. As-sa'atu ala sariri pun boleh juga. Sama juga Kak Tini punya tadi. Dia tanya apa? Madza alal maktabi? Kita boleh jawab al-kitabu alal maktabi pun boleh, atau mau ringkas saja al-kitabu. Itu saja. Okey. Madza ala sariri as-sa'atu. Okey, itu saja jawapannya. Boleh? Setakat ni semua boleh faham? Faham insya-Allah. Faham Jadi boleh jawab di buku masing-masing. Jawab dia punya latihan-latihan tu. Pastikan kita betul-betul faham lah. Jawapannya kita tengok saja di atas tu.
Ya, sebab pertanyaan ini adalah berdasarkan petikan yang ada di atas, yang kita telah baca bersama-sama dalam awal pelajaran 4 bahagian ba. Bahagian ba. Okey, satu lagi sebelum kita selesai lah, saya ingatkan satu saja lagi. Latihan kedua. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Ini mudah saja. Iqra, baca, waktub, dan tulis, ma'a dhabti awakhiril kalimat, beserta ketepatan akhir kalimat, ketepatan sebutan barisnya tu maksudnya. Okey, maksudnya sama ada baris depan atau baris bawah. Contoh saya baca, lihat baik-baik. Al-madrasatu, kita baca baris depan, al-madrasatu. Kemudian yang kedua, fil madrasati, fil madrasati. Yang pertama, al-madrasatu. Kenapa baca al-madrasatu? Sebab itulah asal. Isim pada asalnya adalah berbaris marfu', berbaris dhammah, baris depan. Bila mana ada huruf di depannya, dia telah menyebabkan isim itu berubah menjadi majrur, iaitu berbaris bawah, berbaris kasrah. Okey? Setakat ni faham? Okey, mari kita cuba sorang-sorang. Siapa mau cuba? Saya Ustaz. Okey, Haja. Al-madrasatu. Okey, al-madrasatu. Fil madrasah. Okey, teruskan. Fil baiti. Fil baiti. Okey. Al-bait. Okey. Al-ghurfatu. Okey. Al-hamu. Okey, cukup. Siapa mau sambung? Siapa mau sambung seterusnya? Kawan. Okey, kawan. Fil matbahi. Okey. Al-maktabu. Okey. Alal maktabi. Alal Kur. Alal kur. ghurfati. Alal kursiyyi. Adakah sana? Al-kursi. Okey, cukup. Okey, cukup. Alal kursiyyi, cukup. Seorang lagi. Habiskan. Tinggal 1, 2, 3 lagi. Kadayang. As-sariru. Okey. Alal kitabi. Okey. Fil masjidi. Okey, bagus. Okey, seterusnya orang yang belum lagi. Ulang balik. Baca dari awal. Yang belum lagi. Okey, kaji. Fil. Okey. 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 Okey, bagus. Sudah, cukup. Seterusnya yang belum lagi. Yang masih belum. Okey. Silakan. Fil matbaqi. Okey. Al-maktabu. Okey. Al-maktabi. Okey. Al-kursi. Okey, cukup. As-sariru. Okey, cukup. Okey. Macam ada bunyi bunyi semut. Okey, seterusnya. Saya Ustaz. Okey, Faiza. As-sariru. Alal kitabi. Fil masjidi. Okey, bagus. Seorang lagi belum? Boleh. Kak Tini. Kak Tini kah? Kadayang sudah kah? Sudah bahkan? Kak Tini sudah. Sudah baca. Ulang balik dari awal. Al-madrasatu. Al-madrasatu. Okey. Fil madrasati. Okey, bagus. Fil baiti. Okey. Al-baitu. Okey. Apa itu Ustaz? Al-faru. Ghurfatu. Al-ghurfatu. Okey. Lepas tu Al-hammamu. Al-hammamu. Okey, teruskan sampai habis.
Teruskan. Boleh? Coba. Fil matbakhi. Fil matbakhi. Okey. Balok. Al maktabu. Al kitabu. Okey. Al maktabu. Sekali lagi. Al maktabu. Okey. Alal kitab. Ada mim tu Ada mim dia. Alal maktabi. Okey. Alal Kursi. Alal kursi. Okey, bagus. Bukan alal. As-sariru. As-sariru. Okey, as-sariru panjang, ri dia panjang. Alas-sariru. Tiada ala. As-sariru. As-sariru. Okey. Alal kitabi. Okey, bagus. Fil masjidi. Okey, bagus. Alhamdulillah. Jadi, itulah pentingnya kita membaca, okey? Supaya lancar bacaan kita. Jadi kita sudah boleh membaca bahasa Arab walaupun tanpa ada baris. Okey? Yang penting kita kena banyak berlatihlah, banyak kena berlatih membaca, banyak mengulang kaji lah. Sebab ni semua sudah kita pelajari. Kalau saya tanya satu-satu lagi erti, jadi kita kena hafal lah artinya. Contohnya al-madrasatu, artinya sekolah. Fil madrasati, di dalam sekolah. Fil baiti, di dalam rumah. Al-baitu, rumah. Al-ghurfatu, bilik. Al-hammamu, bilik air. Fil matbakhi, di dalam dapur. Al-maktabu, meja. Alal maktabi, di atas meja. Alal kursi, di atas kursi. As-sariru, katil. Alal kitabi, di atas buku. Atas buku. Fil masjidi, di dalam masjid. Okey, jadi itu arti itu apa? Yang penting masing-masing balik rumah boleh menghafal lah. Okey. Jadi saya kira cukup dahulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan latihan yang seterusnya. Iqra waktub tu masih dalam muka surat 22. Okey? Boleh Boleh. Okey. InsyaAllah mudah-mudahan semua boleh faham. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Yang baik datang dari Allah, yang lemah dari saya sendiri. Saya memohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam kelas kita pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Sama.